Hello, Assalamualaikum kepada semua yang tengah tengok channel aku ni. Aku ucapkan terima kasih sebab melawati channel aku. Okey, hari ni aku nak sembang sikit pasal statistik COVID yang baru. Okey, aku tengok hari ni statistik jadi 182 tak silap aku, 180 lebih bai. So aku faham dan aku tengok explanation KKM tu sebab dia kata ini kluster asing. Kluster tempatan cuma sikit je, ada berapa je. Yang lain semua tu kluster warga asing. Kluster yang diorang kuarantin warga asing tu. Okay, fine. Apa yang merisaukan aku sebagai seorang peniaga? Okay, Aku sebagai seorang peniaga, okay? Dan aku tahu ramai juga peniaga-peniaga kat seluar sana yang pening. Apa akan jadi kalau jadi gelombang kedua? Dia jadi bankrupt tu. Peniaga-peniaga akan jadi bankrupt tu. Sebab apa bankrupt? Okay, first, kerajaan buat PKP tu. Lepas tu start kerajaan tiba-tiba dia announce PKPB. Okay, aku faham. Dan aku tak blame KKM, aku tak blame kerajaan. Sebab aku faham diorang sebelum nak buat satu keputusan mesti melalui perbincangan, melalui mesyuarat dan melalui jemaah menteri. Okey. Dan kita ni siapalah nak meragui keputusan diorang kan. Tapi dekat situ ada persoalan tau. Maksudnya kenapa waktu PKP tu kau tak betul-betul lock? Faham tak? Kau tak betul-betul lock, bagi betul-betul kosong, baru kau buka balik. Jadi bila kau buat PKPB ni, lepas tu boleh raya, boleh kesana kesini. Apa yang tak best dia? Yang tak best dia bagi peniaga adalah, okay, first kau dah lock. Okay, aku ni sebagai peniaga, aku tak boleh berniaga ni. Okay, tak apa, aku pun redha dengan keadaan. Dengan masa 2 bulan tu aku tak berniaga. Jadi apa yang aku buat, aku gunalah simpanan aku ni. Simpanan aku ni aku spend. Aku spend simpanan aku. Spend, tinggallah sikit. Bila kerajaan buka PKPB tu, tiba-tiba kerajaan umumkan bahawa industri perniagaan semua dah boleh berjalan semula seperti biasa. Tapi kena mengikut SOP yang ditetapkan. Okey, aku faham. Dekat situ aku nampak ada sinar lah. Maksudnya apa yang kerajaan buat tu mesti dah ada data kan. Dah ada data, maknanya dia mungkin tahu yang COVID ni takkan jadi gelombang kedua ke apa ke, kita tak tahu. Okey, lepas tu bila aku tengok statistik makin naik, aku jadi risau. Maksud dia kalau jadi PKP balik, oi, gua bankrupt teruk bai. Sebab apa tau? Okey, hari tu kau dah off, lepas tu kau dah modal. Lepas tu off, lepas tu aku nak modal baru balik untuk bisnes. Tak ada modal babe. Sebab bila off hari tu, aku gunakan semua simpanan aku untuk start niaga balik. So kalau agak-agak jadi off balik, aku ada simpanan tak? Tak ada. Gua out. Betul. Jadi kat sini aku bukan nak blame siapa-siapa tau, tapi kenapa kau tak lock betul-betul habis? Itu yang aku rasa frust sikit lah kan. Dan orang Malaysia ni, dia ni, Aku pun sama juga. Aku pun degil juga kan. Orang Malaysia ni dia degil. Dia macam ibarat kau ada anak umur 2 tahun. Kau ada anak umur 2 tahun, kau bagi main tepi jalan Tepi jalan. Lepas tu kau cakap macam ni, Jangan main tengah jalan tau, bahaya. Main tepi jalan je. Lepas tu kau masuk rumah, kau biarkan dia. Kau agak-agak dia main tepi jalan tak? Itulah orang Malaysia. Orang Malaysia memang sifatnya degilnya tu macam tu. Jadi kenapa kau perlu bagi kelanggaran tau? Lepas tu bila jadi kluster macam tadi, dia kata okey, kes naik 170 semalam, hari ni 180. Dia cakap apa? Okey, rakyat Malaysia tak perlu risau. Engkau tak boleh cakap macam tu. Kalau aku jadi kerajaan, aku takut kan. Aku biar korang lagi takut, lagi korang duduk rumah. Bila aku cakap macam tu, orang Malaysia, bila dia cakap macam tu, orang Malaysia fikir tak ada apa-apa. Oh, tak ada apa-apa, biasa je.
Oh, itu bukan tempatan, itu agak asing. Kita tak perlu risau. Bila keluar maknanya bila mindset orang Malaysia macam tu, dia jadi sambil lewa lah. Maksud aku sambil lewa sekarang ni, aku tengok the start ramai orang dah tak pakai mask. Itu dah. Mana-mana kau pergi pun kau tengok orang dah start pakai mask dah. Orang dah macam dah lali dah mask ni. Lepas tu tak tahulah sanitizer, tak tahu lah pula macam mana kan. Maksud aku orang Malaysia dah lali dan dah tak kisah. Dia rasa tak bahaya. Bila tak bahaya jadi macam tu lah. Itu yang aku risau. Sepatutnya kerajaan tak boleh buat keputusan macam tu, kan? So, kepada yang dengar ni, aku harap korang stay safe. Stay safe, pakai mask, hand sanitizer selalu. Kalau tak perlu jangan keluar. Itu je lah. Sebab apa tau, benda ni dia macam snowball effect tau. Kalau seorang kena, ramai kena, kan? Macam raya aku, raya pertama tak raya weh. Aku raya rumah jiran aku je. Bukan aku sombong. Masalahnya, kalau aku raya rumah makcik aku katakanlah makcik aku kat Shah Alam, aku dari Kelang. Okay, daripada Shah Alam, aku nak pergi Shah Alam tu, kat rumah dia tu ada orang tua. Aku takut aku ni pembawa. Aku takut aku ni yang bawa kuman tu ke sana. Yelah, on the way tu aku beli Petropam, aku beli air, isi minyak, aku top up Tasenggo. Kau faham tak? Jadi aku boleh jadi pembawa. Kalau aku pembawa, kalau aku kena, orang yang kena tu setakat umur 20-30, dia boleh tahan lagi, dia boleh sembuh. Kena umur tua, macam makcik aku umur 60 lebih ke 70 lebih ke. Lepas tu kalau meninggal macam mana, apa perasaan kau? Itu aku cakap, itu yang bahaya. Benda ni aku sebenarnya aku masih tak faham kenapa kerajaan buat keputusan macam tu. PKPB tu. Dia biar, maksud aku, kau kena all in tau. Dalam benda kau kena all in. Kau lock terus. Sebab waktu lockdown, kita tak merusuh pun. Kita duduk je rumah. Susah-susah kita pun kita duduk rumah. Tak ada lagi aku dengar orang pecah pasar raya. Orang sampai, faham tak? Ada korang dengar orang pecah pasar raya ramai-ramai? Tak ada. Sebab keadaan tu kita kata masih terkawal. Sebab yelah, kerajaan pun bagus, dia ambil inisiatif, dia bagi kita duit. Jadi bila dia bagi kita BPN tu, maksud aku kita tak ada alasan lah untuk katakan bahawa apa, kita ni tak boleh duduk rumah. Dia dah bagi kau duit, jadi kau kenalah duduk rumah. Aku bagi kau 1,800, kau tak boleh makan ke 2 bulan? Kau tak boleh makan ke? Mesti boleh. Kalau kau berjimat, mesti boleh, kan? Patutnya kerajaan kena macam tu. Aku bagi kau 1,800, kau duduk diam-diam, kau jangan pergi mana-mana. Dia boleh buat sebab apa? Dia dah bagi kita duit. Kalau dia tak bagi kita duit, okay, fine. Dia pun pening. Tapi bila dia dah bagi kita duit, dia ada kuasa untuk arah kita duduk diam-diam. Tapi aku tahu kerajaan pun seakan pening sebab industri ni start mendesak dia. Industri macam, yelah, industri pun membantu dalam ekonomi negara kan. Tapi kalau jadi PKP balik, PKP yang macam dulu balik, industri akan melungkup weh. Industri akan down, lagi teruk down. Sebab apa? Kau ibarat 2 kali start business. Ni bila PKPB ni, kau ibarat start business baru lah. Macam aku modal balik baru, tak ada simpanan, tak ada apa. Aku modal balik, all in balik semua. Jam weh. Memang jam. So, itu je lah aku nak bagi tahu, kan? Aku harap pada siapa yang dengar video aku ni, korang jaga kesihatan korang. Jaga kesihatan, elok-elok. Dan kita doa sama-sama supaya COVID ni berakhir dengan cepat. Okay, bila dia berakhir dengan cepat, kita semua bolehlah bekerja dengan aman, kerja dengan aman, tanpa fikirkan masalah ni lah. Itu je lah. Itu saja video aku untuk kali ni. Terima kasih. Kalau korang suka, aku nak tengok komen korang. Korang komen kat bawah. Aku nak tengok korang apa pandangan korang tentang bila aku bersuara. Okey ke tak? Kalau korang rasa video ni okey, korang like dan korang komen kat bawah. Okey?
Jumpa lagi di video seterusnya guys. Love you all bro.